Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Tok Alang Channel. Apa khabar semua? Saya harap tuan-tuan, perempuan semua sihat walafiat di samping keluarga tersayang di tengah-tengah pandemik COVID-19 sekarang ni. Baiklah ya. Hari ni kita buat perkongsian yang sebenarnya menjadi pertanyaan juga daripada kawan-kawan kita, terutamanya penanam-penanam durian lah. Terutamanya macam kita lah, pekebun-pekebun kecil. Dan juga orang yang tanam durian sekadar di belakang rumah, di tepi rumah. Dan juga mereka yang mungkin tanam 10-20 pokok. Okey, sebelum itu ya, seperti biasa, pertama saya nak ucapkan terima kasih dululah kepada para subscribers Tok Alang Channel. Sebab semasa saya bercakap ni, jumlah subscribers kita dah 20,000 lebih dah. Jadi sebenarnya masa mula kita buat channel ni pun saya tak sangka juga akan jadi satu channel yang menjadi tempat kita bertukar-tukar pendapat, berkongsi-kongsi pengalaman dan sebagainya lah. Jadi oleh itu, siapa yang belum subscribe tu, jangan lupa sebagai tanda sokongan kepada saya dan juga isteri saya yang bersama dengan saya tiap-tiap hari di kebun ni, bolehlah ya, subscribe, tekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi tanda sokongan kepada Tok Alang Channel. Dan seterusnya, kalau video ini memberi manfaat, tanda like sebagai sokongan ya. InsyaAllah kita sama-sama berkongsi pendapat. Okey, hari ni kita nak buat perkongsian yang santai. Saya takkan tunjukkan apa-apa, cuma saya nak bercakap je. Ada juga yang komen, Tok Alang ni cakap banyak. Tapi kalau tengok saya sekali, janganlah boring suara saya bukannya sedap sangat, tapi bolehlah. Okey, kita nak berkongsi satu persoalan. Sebab ada kawan-kawan yang tanya, boleh tak ataupun sesuai tak kita tanam pokok-pokok lain di celah-celah ataupun di dada, saya suka panggil di dada tanah ya. Di antara pokok yang ini contohnya dengan pokok yang satu lagi, sesuai tak kita tanam pokok lain di celah ni? Itu persoalan yang perlu dijawab lah. Okey, dia bergantung banyak keadaan. Lepas ni saya akan cakapkan pendapat saya berdasarkan pengalaman saya kat sini dan juga apa yang saya buat lah. Asasnya, kalau soalan itu kita berjawab dengan satu jawapan je lah, iaitu boleh. Kau tanya boleh tak? Boleh lah. Sebab kebun kita punya suka. Kita nak tanam apa pun tak apa. Tak nak tanam pun tak apa. Sebab tanah kita, kebun kita. Suka kita lah. Okey. Jawapannya macam ni. Kalau kita nak tanam pokok apa yang sesuai. Dan kalau kita tak tanam, sebab apa kita tak tanam? Macam saya kan. Saya akan beritahukan sebab apalah. Saya hanya tanam durian je. Saya tak masukkan pokok lain. Saya akan cakap, bagi tahu selepas ni lah. Okey. Katalah kita ni pekebun sepenuh masa. Katalah inilah tanah kita yang kita jadikan sumber pendapatan. Jadi memang menasabahlah untuk kita tanam benda lain. Kita tak boleh nak harap pada durian, sebab durian ni mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun baru dapat hasil. Mungkin 7 tahun lah untuk dapat hasil yang boleh membuatkan kita jual dan dapat pendapatan. Mungkin ada yang berbuah awal tapi bukan untuk pasaran kan. Tak cukup untuk kita jual pada orang. Macam ni. Kalau kita pekebun sepenuh masa, dah tentulah kita mungkin akan tanam sayur. Memang sesuai lah tanam sayur, tanam macam ni kan. Sebab kita pekebun sepenuh masa, kita ada kemampuan untuk jaga. Selain daripada sayur, yang sesuai ialah dipanggil tanaman kontan. Iaitu tanaman yang bila kita tanam tu tak sampai setahun lah, lebih kurang. Umur dia tak sampai setahun, kita dah dapat hasil. Biasanya antara 3 hingga 6 bulan. Sebagai contohnya, kita tanam timun, kita tanam tembikai ke, kita tanam jagung kan. Itu dipanggil tanaman kontan untuk dapatkan pendapatan segera kepada kita sebagai petani pekebun sepenuh masa. Ataupun kalau kita nak tanam pokok-pokok jangka sederhana macam limau nipis, limau kasturi, kalau rajin limau madu pun boleh. Di tengah-tengah ni kan, macam kalau tuan-tuan tanam 40 kaki jarak misalnya, boleh tanam pokok limau di tengah. Sebab limau dia punya range tanaman dia lebih kurang dalam 18 kaki je antara pokok, 15 hingga 18 kaki. So kita boleh selitkan limau. Dan apabila pokok durian kita dah berbuah, bila pokok limau tu punya kanopi dah mengganggu, kita boleh tebang. Sebab limau akan dapat hasil lebih kurang dalam 2 tahun setengah dah mula ada hasil. Selepas pada itu kita fikirlah untuk kita tebang. Ataupun ada orang cadangkan tanam pisang, membuatkan pokok kita jadi teduh dan sebagainya. Itu pun boleh ya, untuk dapat segera
segera, pendapatan segera kepada kita lah, petani-petani, terutamanya yang bertani berkebun sepenuh masa. Itu sumber pendapatan kita. Bagi saya pula, ini pandangan saya secara peribadi berdasarkan saya dan berdasarkan kebun saya lah. Yang pertama, saya bukan petani sepenuh masa. Saya ada kerja, saya bekerja waktu pejabat pukul 7.30 hingga 4.30. Kebun saya terletak 40 km daripada rumah. Jadi untuk saya bertanam tanaman-tanaman seperti sayur, tanaman kontan, seperti jagung dan sebagainya memang agak mustahil lah untuk saya jaga. Jadi saya memang tidak ada masa untuk saya jaga pokok-pokok lain. Sebab penanaman durian ni pun dah perlukan masa kita 100%, kita memang konsentrate, memang kita bersungguh-sungguh, kita jaga pokok durian kita. Untuk tanaman yang lain, dari segi masa, dari segi masa memang saya tak sempat. Yang kedua, dari segi saya secara peribadi, saya suka kebun saya macam ni. Saya tak suka semak samun. Sebab saya bagi tahu itu kan, saya penakut sikit. Kalau kebun saya semak, saya nak masuk pun saya takut. Nampak je ganas. Dalam hati ada taman. Takut rupanya. Okey. Saya suka macam ni, terang. Saya mesin rumput, itu saya racun. Saya baru je. Saya tak pernah lagi racun kebun saya sebenarnya. Tapi bila lalang dah naik, saya kalah dengan lalang. Jadi tempat-tempat yang ada lalang tu saya racun. Sebab tu nampak tak berapa hijau hari ni. Katalah, tuan-tuan macam saya, nak tanam pisang. Kita kena fikir, yang pertama, yang kita fikir sangat ialah musuh kepada tanaman kita. Ada orang kata tanam pisang. Boleh tanam pisang, tapi pisang mengundang yang kat atas bukit tu. Sebelah kebun saya ni, itu jalan raya. Lepas pada jalan raya tu ialah satu bukit. Dulu saya panggil kebun saya ni kebun bira bukit, tepi bukit. Orang Terengganu kata bira bukit. Tapi sebab bila dah nama Tok Alang channel ni agak popular sikit, orang panggil kebun Tok Alang. Atas tu memang ada kawan-kawan kita duduk. Memang ada. Sebelah sana memang dia datang, daripada belakang sana pun ada. Jadi kalau pisang memang kita panggil dia lah. Kita panggil dia. Jadi kita elakkan. So bila kita kena ambil risiko, kita kena ambil risiko musuh tanaman yang daripada atas. Jadi kita elakkan tanam pisang. Betik pun tak boleh sebab pucuk betik sangat dia suka. Macam kita mengundang dia datang. Katalah ada yang suka tanam nenas. Kan? Pernah dengar kan? Ada tu tanam nenas dekat sepadan dan sebagainya. Nenas pula musuh kepada yang datang daripada bawah ni. Kan? Yang kaki pendek tu. Kebun saya ni walaupun ada pagar, dia boleh masuk lagi. Kat mana ada lubang yang masuk, saya letak zinc. Saya macam-macam saya letak. Tetap juga dia masuk. Tak boleh nak salahkan dia. Memang tempat dia main dulu. Sebelum kita pagar ni, memang tempat babi ni hulu kilir. Saya pun tak marah dia. Asalkan dia jangan kacau pokok saya. Setakat ni alhamdulillah lah. Ada satu pokok, dua pokok. Tapi setakat ni alhamdulillah. Kalau kita tanam nenas, seolah-olah kita panggil dia. Kita panggil dia Jadi saya pun dari segi kebun, saya sangat jaga. Baja sekarang pun saya dah mula memilih. Sebagai contoh lah, kalau baja tu berasaskan najis, haiwan, tai ayam ke tai kambing, memang saya tak guna dah sekarang. Sebab kita memanggil musuh. Kita memanggil musuh. Walaupun baja organik saya gunakan yang berasaskan sawit dan sebagainya. Yang kita rasa baja 888, baju kopi tu pun saya tak pakai. Sebab dia bau, kita mengundang, kita memanggil dia. Jadi kita mengurangkan risiko. Mengurangkan risiko di samping kita usahalah untuk mengelakkan daripada kawan-kawan kita ke atas dan juga kawan-kawan kita pada bawah datang mengganggu, merosakkan tanaman kita. Jadi menjawab persoalan, boleh tak kita nak tanam pokok di celah-celah dada pokok durian kita? Jawapan dia boleh. Tetapi kita fikir macam yang saya cakap tadi lah. Risiko dia kena ambil. Kalau kita tak nak macam mana? Kalau saya memang saya tak buat. Kalau tuan-tuan yang ada masa untuk jaga dengan pokok pisang dan sebagainya, duduk belakang rumah, kita boleh jaga, tak apa. Saya tak suka. Bukan tak suka lah, maknanya tak berapa sesuai bagi saya. Dengan kebun yang semak sabun dengan pokok lain, kita nak masuk celah-celah pokok pisang pun, takut juga kan. Kat sini tak apa, daripada jauh kita dah nampak. Banyak melintas ni, tapi kita biarlah dia melintas.
Okey, jadi kalau tuan-tuan tengok kebun saya dikelilingi hutan ya. Nampak memang terang sini. Itu semua hutan tebal sana tu. Inilah jalan dipanggil cabang Tepuh dipanggil situ ya. Kampung Tepus sana sehingga ke Pasir Raja. Lebih kurang 50 km stretch jalan ni. Sampai ujung Kampung Pasir Raja. Kampung Pasir Raja tu ada jalan Tanah Merah dipanggil Laluan Mak Kilau. Kita boleh sampai ke Kampung Mak Daling di Ulu Pahang tu kita boleh tembus. Jadi kawasan ni ialah kawasan hutan. Tadi dalam perjalanan pun ada seekor tenuk yang dilanggar. Saya nampak ada dalam video sebelum ni saya masukkan peristiwa tu. Okey. Jadi secara kesimpulannya macam saya kata tadi lah, terpulang kepada kita. Kalau tuan-tuan rasa boleh jaga kebun dengan tanaman-tanaman lain, teruskan. Kalau tak boleh, kita jaga kebun kita macam ni, biar cantik. Biar kita datang, nampak kan? Kita nampak pokok kita. Kan semangat. Pokok ni. Walaupun tak tinggi mana sebab kita penggal dia. Tengok batang besar macam ni. Kita datang, kita tengok semangat. Jadi tanah kita bersih dan sebagainya. Saya rasa itu saja kongsian Tok Lang Channel pada kali ini. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.